الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى أما بعد فيا أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Tuan Imam, jatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala kharajna fi safar فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العين السؤال إنما كان يكفي أن يتيمم ويعصر أو يعصب شك موسى على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده أو كما قال hadis riwayat Abu Dawud. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, kata Jabir, kharajna fi safar, satu ketika kami sahabat-sahabat keluar bermusafir. Fa asaba rajulan minna hajar fashajjahu fi ra'si. Tak semena-mena salah seorang di kalangan kami, ahli rombongan ni yang keluar musafir ni, dia terkena seketui batu di kepala dia, luka parah dia ni. Summa ihtalama, tak apalah insiden tu satu kes, malam tu tidur. Maka sahabat kami ni, laki-laki yang kena batu di kepala ni, tidur malam, ditakdirkan mimpi yang membawa kepada junub. Kita faham? Summa ihtalam, maksud dia tidur bermimpi malam tu yang menyebabkan berhadas besar dia ni. Fasa'ala ashabah, maka esoknya dia bangkit, dia tanya kawan-kawan dia, ambil pendapat orang. Faqala, kata dia ni, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum. Dia tanya kawan-kawan yang pergi sekali dengan dia ni, dia kata, boleh tak kalau aku ni ada rukhsah, aku tayammum je, tak payah mandi angkat hadas. Faqalu, maka jawab ramai ni,
ma najidu lak rukhsatan wa anta taqdiru 'ala al-ma. Tak boleh, dia kata. Tak ada rukhsah. Pasal hang boleh mandi, boleh kena air. Mandi ya. Dia kata ada. Faghtasala, kata Jabir bin Abdullah, maka dia pun mandi di atas pandangan kawan-kawan ni. Dia tanya, boleh tak kalau aku ni dengan sakit di kepala ni, luka yang ada di kepala ni, aku tak angkat hadas dengan cara mandi, aku ganti dengan tayammum. Maka kawan-kawan ni dia kata apa? Tak boleh, kena mandi. Pasal hang mampu mandi, teruslah, dia kata. Bukan terang mana pun sakit tu. Faghtasala, maka dia pun tak kata apa. Orang semua bagi pandangan macam tu, dia pun mandi. Famata, tiba-tiba mati dia. Dengan sebab dia mandi itu, luka hak parah itu semakin mudarat, membawa kepada mati. Falamma qadimna ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ketika mana kami balik ke Madinah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ukhbira bidzalik, maka diceritakan insiden ni. Dia ni luka lagu ni apa semua, dia tanya orang semua, pakat kata kat dia tak boleh tayammum, membawa kepada mati dia ni. Cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qatalu. Nabi kata qatalu, semua depa bagi pandangan ni semua bunuh dia. Qatalahumullah, itu ucapan yang keluar pada mulut Nabi. Hampa semua menyebabkan dia mati, hampa seperti bunuh dia, dan Allah Subhanahu wa taala akan balas. Qatalahumullah, Nabi kata. Ala sa'alu iz lam ya'lamu, apa pasal hampa tak tanya kalau tak tahu? Kalau tak tahu, tanya macam tu. Fa innama shifaa'ul 'ain, sesungguhnya Nabi kata ubat syifa kepada kejahilan as-su'al, iaitu tanya. Gamak dia ni pun pergi minta pendapat 1, 2, 3 orang. Faqalu, semua pakat kata lagu tu tak ada rukhsah, hang kena mandi apa semua ni. Dia pun okeylah, 4, 5 orang dah kata lagu tu. Depa ni pun bagi fatwa tu, bagi pandangan fiqh tu, bagi hukum tu dalam keadaan jahil, dalam keadaan tak reti, dalam keadaan agak-agak terhadap hukum agama ni. Nabi kata ala sa'alu, pasal apa tak tanya? Islam yang alamu, kalau apa tak tahu. Fa innama shifaa'ul 'ain as-su'al, sesungguhnya ubat penawar kepada jahil iaitu tanya. Innama kana yakfi an yatayammama wa ya'sira aw ya'siba ala jurhihi khirqah. Nabi kata sebenarnya cukup memadai untuk dia yang luka parah ini, untuk dia bertayammum dan ambil sehelai kain untuk tutup di bahagian luka dia yang parah itu, thumma yamsaha 'alaiha, kemudian sapu takat mana hak boleh sahaja, wa yaghsila sa'ira jasadi, dan air hak boleh kena dia anggota lain sahaja, hak tak boleh kena ganti dengan tayammum. Nabi kata cukup takat tu ya. Tapi hamba sudah bagi satu pandangan yang menyebabkan mudarat besar dekat dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saja kita bawa hadis ni sebagai intro kuliah kita. Inilah tujuan kita duk mai hari-hari mengaji. Ini tujuannya. Duk mengaji ni pasal apa? Pasal nak keluarkan diri daripada tak reti kepada reti. Ni kita baca ni hadis cerita kejahilan dalam hukum fiqh, hukum syarak. Kejahilan ini membawa kepada mati satu sahabat ni. Tuan-tuan boleh bayang kalau satu orang itu jahil dalam akidah. Kejahilan dalam fiqh yang membawa kepada mati itu pun dikira besar dalam agama. Kejahilan dalam mengenal Allah, tuan boleh bayang. Saya bila cerita ni selalu saya bawa hadis yang tuan-tuan pun pernah dengar. Ketika Nabi SAW dia ada di satu tanah kubur, Nabi kata dekat sahabat-sahabat, doa pada Allah minta lindung daripada fitnah kubur ini.
Nabi kata. Doa pada Allah sungguh-sungguh, minta Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua daripada fitnah kubur ni. Saya ringkaskan. Kata Nabi SAW diulang 3 kali. Ista'idzu billah min azabil qabri. Ista'idzu billah min azabil qabri. Okey. Kemudian hadis itu panjang. Nabi SAW kata, lepas hak hantar jenazah ni pakat balik, dia hak meninggal ni dengar tapak kaki orang balik ni. Dalam hadis kata, wa innahu la yasma'u khafiqa ni'alihim idza wallaw mudbirin. Dia dengar tapak kaki hak duk jalan balik ni bila depa pakat balik. Kemudian Nabi kata, wa ya'tihi malakan, mai dekat dia 2 malaikat. Mai tanya soalan yang tahu dah. Soalan hak kita hidup ni tahu dah, esok dalam alam barzakh, dalam kubur pun soalan tu lah soalan hak akan ditanya. Soalan tu Nabi kata apa? Mai 2 malaikat ni akan tanya. Satu, dia tanya, man rabbuk, siapa Tuhan hang? Yang kedua, malaikat ni akan tanya, wa madinuk, apa agama hang? Yang ketiga, malaikat ni akan tanya, wa man nabiyuk, siapa nabi hang? Mai tanya hak yang tu je, nak dengar jawapan. Jawapan itu tidaklah keluar daripada lidah yang fasih hak kita boleh bercakap ni, tak. Dia keluar dengan asbab amalan kita, dengan sebab akidah kita, dengan sebab faham kita terhadap agama, dengan sebab ilmu hak kita duk mengaji ni, kita buat amalan. Dengan amalan itu hak kita bawa pergi, esok dia akan jawab apa? Dengan amalan tu. Hak nak kata Rabbi Allah, nak jawab hak tu bukan lagu boleh hafal masuk periksa. Kalau boleh hafal masuk periksa, Allah pergi jawab. Jawab Allah, jawab Islam, jawab Muhammad. Okey, hafal. Ini bukan hafal. Rabbi Allah, dia jawab. Bila ditanya apa agama kamu? Diniyal Islam, agama aku Islam. Kemudian ditunjuk mai rupa Nabi SAW. Ma kunta taqul fi hadzal rajul. Nak kata apa dekat lelaki ni? Ni malaikat tanya. Ma kunta taqul fi hadzal rajul. Apa nak kata dekat lelaki ni? Orang beriman bila mai wajah Nabi SAW, dia tengok, walaupun seumur hidup tak pernah jumpa Nabi, tak pernah jumpa. Pasal apa? Pasal duduk di zaman lain. Tapi beriman dengan Nabi, ajaran syariat yang Nabi bawa, dia amal sungguh-sungguh, dengan fasih, dengan eloknya dia akan jawab, ini adalah Nabi, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak ni lah Nabi kata, ayat Quran yang maksud dia apa? Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan tasbit, Allah akan tetapkan pendirian orang beriman dari dunia sampai akhirat. Apa dia? Hak dia duk mengucap tu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sampai ke alam barzakh, sampai ke akhirat. Hak itulah akan tetap dia pegang. Nak confirm dia pegang sungguh ke amalan dia ni? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tuan-tuan, sikit mukadimah kita cukuplah sebagai satu rangsangan untuk kita mengaji, ambil reti tentang fardu ain, tentang fiqh, tentang akidah, tentang fiqh, tentang tasawuf, semua ni tujuan dia, bekalnya kita nak bawa pergi untuk jawab depan Allah Subhanahu wa taala esok. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan mukaddimah itu memberi manfaat kepada kita. Baik, kita menggunakan kitab yang kita pilih ini, Al-Jawahirus Saniyah fi Syarhil Aqaidil Aliyah wa Ahkamil Fiqhil Mardiyah wa Tariqi Sulukit Tariqatil Muhammadiyah, karangan Al-Alim Al-Allamah Maulana Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fidarani amin. Baik, kita masih lagi di awal muka surat kita, muka surat 2 tu. Di pertengahan itu
dalam kurungan al-muridil alim bi kulli syai'in minal kulliyat wal juz'iyat. Start pada situ. Al-muridil alim bi kulli syai'in minal kulliyat wal juz'iyat. Yang ni masih lagi tak habis lagi hak ucapan alhamdulillah. Dimula kitab dengan bismillah, lepas itu alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang apa? Dia ulah itu ni, al-qadimil baqi al-mukhalif li jami'il hadisat. So malam ni nak sambung. Allah Tuhan al-muridil alim bi kulli syai'in minal kulliyat wal juz'iyat. Lagi Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang bersifat dengan sifat iradah, Tuhan yang berkehendak, mentakhsiskan segala kainat. Takhsis maksud apa? Tuhan yang menentukan, mengkhususkan hak ni, hak ni, hak ni jadi, hak ni tak jadi, hak ni jadi. Itu maksud dia. Tuhan yang mentakhsiskan segala kainat, benda hak nak jadi ni, seperti barang yang di dalam maklum ilmunya, semua hak jadi dalam ilmu Allah. Tuhan tahu lagi masa tahun 2003 hari itu, Tuhan tahu tak 2019 di penghujung ni nak main COVID-19? Tuhan tahu. Tuhan yang tentukan dia nak main, dia nak taksis lagu mana, bentuk lagu mana, hak kena jangkitan banyak mana, berapa negara nak kena, berapa panjang tempoh mereka nak hadap benda ni. Tuhan tahu. Tuhan yang mentaksiskan. Tu dia al-murid. Kita mengaji tu. Tuhan yang bersifat dengan iradat. Bila kita kenal Allah Tuhan yang bersifat dengan iradat, orang-orang yang beriman ini yang Nabi sebut dalam hadis, Tuhan kalau berkehendak hak baik dekat kita pun alhamdulillah. Kalau Tuhan berkehendak sesuatu yang kita rasa tak baik, mudarat, sakit, tepuk, lagu tu lagu ni pun, semuanya hak kehendak dia. Sebab tu Nabi kata ajaban li amril mu'min, heran sungguh dengan orang beriman ni. Ajaib sungguh, hebat sungguh orang beriman ni. In asabathu sarra, kalau dia diberi kesenangan, kebahagiaan, kekayaan, kesihatan, syakara, dia syukur, fakana khairan lah, maka baik untuk dia. Wa in asabathu dharra, atau kama qala Nabi kata, dan kalau dia ditimpa dengan mudarat, sabara, dia sabar, fakana khairan lah, maka baik juga untuk dia. Tu Nabi kata orang beriman ni baik, baik belaka. Kena kok ni pun baik, kena kok ni pun baik. Yang ditimpa musibah banjir, dia sabar di atas ujian besar Tuhan bermain dekat dia, hilang harta, musnah harta benda, harta kekayaan yang dia himpun selama ni musnah sekelip mata, dia sabar di atas ujian Allah itu, khairan, baik untuk dia. Kita tak kena pun kita bersyukur. Kerana apa? Kerana Allah simpangkan daripada musibah besar. Kita berkongsi pula rezeki dengan orang-orang yang ditimpa ujian ini, tanda syukur kita pada Allah. Baik juga pun dia ni, semua baik. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ni Tuhan yang berkehendak ni. Okey. Tuhan yang berkehendak mentakhsiskan segala kainat seperti barang yang di dalam maklum ilmunya, lagi yang mengetahui akan segala sesuatu, daripada segala kulliyat dan juz'iyat. Kulliyat ni apa? Benda hak berimpun yang banyak. Juz'iyat, benda yang suku-suku. Orang kita kata rincik-rincik, hak sikit-sikit ni pun Tuhan tahu. Tuhan tentu, Tuhan tahu. Tuhan alim, Tuhan sangat, Tuhan maha mengetahui. Baik. Yakni mengetahui ia, yakni mengetahui Allah akan segala yang perhimpunannya dan segala suku-sukunya. Sekecil-kecil benda sampai sebesar-besar benda, semua Tuhan tahu. Kulliyat wal juz'iyat. Okey. Kita baca lagi. Al-Hayyis Sami'il Basiril Mutakallimi bi ghairi hurufin wala aswatin. Tuhan yang hidup selama-lamanya dengan tiada roh. Apa? Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani yang kata tulisan ulama-ulama ni, ulama-ulama Rabbani ni, yang
yang kata murabbi ni, kalau dia tulis, tulisan dia cermat. Tulisan dia itu dibaca, bukan takat dibaca, difahami, tapi kalau dibaca sungguh-sungguh, dia boleh masuk sampai ke lubuk hati. Baru kita faham hak selama ni kita duk sebut la ilaha illallah, kenai Allah sungguh, dia masuk lubuk hati. Baik, di antara sifat Allah yang dimasukkan di dalam ucapan muqaddimah Syekh apa dia, iaitu Tuhan yang Al-Hayy, Tuhan yang hidup, yang maha hidup. Bila sebut Tuhan yang hidup, Syekh dia ulas, dia kata hidup selama-lamanya. Maksud dia menafikan macam hidup makhluk. Kita hidup tak lama, ada hak meninggal. Kita pun tunggu turn, dia pergi dulu, kita follow. Lepas itu hidup kita ni pula ada mula. Ada mula dia, ada tarikh dia, ada time dia. Sebelum tarikh tu tak hidup lagi, tak ada lagi. Ada had dan tempoh dia, ada expiry date dia, ada tempoh had dia, ada ajal dia, ada tempoh masa dia. Tuhan hidup selama-lama. Satu. Bukan setakat tu, Tuhan hidup selama-lamanya dengan tiada roh. Maksudnya tak bergantung kepada makhluk yang nama roh ni untuk nak bagi hidup. Tak. Manusia perlu pada roh, nyawa. Tak ada hak tu tak hidup. Nah, baik. Lagi yang amat mendengar. Mendengar tu maksudnya mendengar. Ni bahasa Fatani. Mendengar dengan tiada telinga. Dengar tapi bukan dengan alat macam kita pakai alat ni. Ada hak ni boleh dengar. Ada tak boleh dengar. Maksud dia telinga tak boleh pakai. Dia tak ada sifat pendengaran dekat sini. Tak ada yang boleh dengar, tak ada. Dan yang amat melihat dengan tiada mata. Lagi yang berkata-kata dengan ketiadaan huruf. Kita bercakap ni ada huruf, terdiri di antara huruf-huruf. Kita sebut saya, ada huruf dia. Kalau Jawi, sin, alif, ya, saya, ada huruf. Boleh tulis, boleh dengar, boleh faham, boleh ditulis. Tuhan Al-Mutakallim, bersifat ia dengan sifat berkata-kata bi ghairi hurufin, tidak ada huruf. Itu maksud dia wa kallamallahu Musa taklima. Ketika Allah Subhanahu wa taala kata, Allah berkata-kata dengan Musa, akan kata-kata maksud dia bukan dengan huruf. Dengan apa? Dengan selayak bagi Allah. Begitu. Okey. Wala aswatin, dan ketiadaan bersuara. Bukan hak lagu hai Musa, bukan gitu. Tak ada gitu. Tuhan tak berkata-kata gitu. Kalau kita tak mengaji, kalau kita tak mengaji, kita duk faham ni Allah Subhanahu wa taala boleh jadi gitu. Esok Dajjal terbit mai, dia kata akulah Tuhan apa? Dia buat turun hujan, dia buat mai kekayaan, dia buat mai kemakmuran, tak keluar pada mulut dia, ana rabbukum, aku Tuhan hamba. Orang hak mengaji, bukan Tuhan. Dia kata pasal apa? Hang tak kata aku Tuhan. Pasal aku boleh dengar suara hang. Allah berkata-kata bila aswatin. Harap. Kalau Allah berkata-kata dengan aswat, dengan suara yang boleh didengar, maksud dia suara ni ada, tak boleh dengar. Ada. Ni saya bercakap ni ada suara. Tuan-tuan dengar. Kawan kita hak duk 3-4 kilometer, dia tak dengar. Adakah saya tak berkata-kata? Saya berkata-kata, tapi dia tak dengar. Pasal kita berkata-kata dengan suara. Allah bukan gitu. Kalau Allah begitu, dia lemah. Pasal Allah memerlukan alat untuk berkata-kata. Allah berkata-kata dengan suara. Allah berkata-kata di atas huruf. Itu dia nafi, siap-siap. Baik, muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kita baca lagi. Alladhi yajuzu alaihi fi'lu kulli mumkinin wa tarkuhu minal kainat. Maksud dia lagi Tuhan yang mengharus atasnya. Alladhi yajuzu alaihi, itu maksud dia Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang bersifat dengan sifat harus. Harus apa? Harus ke atasnya, kata Allah, berbuat segala mungkin. Harus ni kena boleh A, boleh B, boleh C.
boleh harus buat perkara-perkara mungkin dan meninggalkan dia. Allah juga boleh watarkuhu, Allah boleh meninggalkan daripada segala kainat. Tu hak dia. Kita mengaji sifat 20, sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus. Harus apa? Harus Allah Ta'ala buat perkara-perkara yang mungkin, watarkuhu minal kainat, dan harus bagi Allah meninggalkan segala kainat, benda-benda hak jadi, hak nak jadi, hak bakal jadi, boleh Tuhan tak mau, harus bagi dia. Nah, baik. Wa alzamal mukallifina wa alzamal mukallafina syara'i'al ahkami wa anwa'it ta'at, dan melazimkan atas segala mukallafin, kita mukallaf yang cukup panca indera, sifat, akal sempurna, waras, mukallaf kita, dan melazimkan, mewajibkan atas segala mukallafin, orang-orang mukallaf, belajar hukum syara'i' dan belajar bagi bagai-bagai hukum, mengerjakan ibadat dan taat daripada yang wajibnya dan sunatnya. Wajib, tuan-tuan. Sebab tu mengaji ni jangan ada rasa cukup dah. Kalau berasa macam cukup dah tu, takut jadi talbis. Iblis kata lama dah mengaji, mayang pun betul dah. Ustaz ni duk cakap ulang dah, hak aku tahu dah. Ustaz hari tu pun cakap lebih kurang macam ni. Dia namanya mengaji ni, tuan-tuan. Guru kita pesan pertama sekali, hak duk ada di sini, hak ni dulu. Mengaji kerana apa? Kerana aku main ni lillahi ta'ala. Hak tu dulu, nombor satu sekali, lillahi ta'ala. Kalau tidak, tuan-tuan, bila hak ni kita tak jaga, dia ada banyak tujuan-tujuan lain. Yang kedua, bila kita mengaji kerana lillahi ta'ala, mengaji itu tujuan dia yang kedua untuk kita ni daripada aku nak cari ruang-ruang aku tak erti. Hak ni selama ni tak erti hak ni. Oh, baru tahu yang kata Allah ini mutakallim begitu. Aku duk sangka begitu, tahu-tahu macam tu je. Allah Maha mendengar. Kita duk sebut begitu ya. Allah Maha mendengar lagu mana? Allah yang bersifat dengan sifat Sami', dengar lagu mana? Bila kita mengaji, baru dia reti, oh dia ni, hak ni sifat makhluk. Sifat hak makhluk ni tak boleh duduk ke Allah. Kalau dia duduk ke Allah, tak layak bagi Allah. Dia tak layak bagi Allah, maksud dia Allah itu jadi lemah kalau kita letak begitu. Itu tujuan kita mengaji. Seumpama itulah kata Syekh kita, wa alzamal mukallafin, dan diwajibkan kita ni, orang mukallaf ni, syara'i'al ahkam, mengaji syariat, mengaji hukum hakam fiqh ni. Macam kita bawa cerita dalam mukadimah tadi. Minta maaf sebut, tuan-tuan, kalau sampai usia yang Allah Ta'ala pinjam kat kita ni 50 tahun, 60 tahun, tapi kita tidak boleh lagi untuk memastikan dalam bab solat sebagai contoh, perkara-perkara yang rukun itu dilakukan dengan penuh kesempurnaan, kita tak boleh nak beza lagi hak mana rukun, hak mana tak rukun, hak mana tahap kesempurnaan, hak mana yang nama tak sempurna, yang mana kalau aku sujud terang ni tak cukup lagi. Ada lagi kadang-kadang kita tengok orang sembahyang, sujud dia kaki tak baca, sujud calik-calik dia isat-isat. Ada, mungkin dia tak sengaja, mungkin dia tak tahu, mungkin kerana kejahilan, mungkin macam-macam. Betul, kita main mengaji untuk kerti. Nah, baik. Wa anwa'it ta'at, dan bila kita mengaji ni, kita bukan tak tahu hukum syarak, tahu pula cabang-cabang dia, berbagai-bagai hukum yang berkaitan dengan ibadat dan ketaatan, wajib, sunat. Mai bulan Ramadan ni, tuan-tuan, ulang balik soalan yang hampir sama. Pasal apa? Saya mungkin kita tak ambil berat. Itu kita tak pasti. Aku ni batal ke tak batal? Aku ni boleh ke aku ni? Kita tak tahu. Satu kes saya cerita bila ada satu sahabat dia ni, dia terlupa nak niat puasa malam. Lupa. Tak niat. Has bulan pun tak niat. Dia dah kena niat hari. Jadi tak niat. Bila tak niat, esok ni bila tanya kawan kata apa, tak niat, tak boleh puasa. Tu pun kata, tu pun tak boleh puasa. Boleh makan. Kawan ni pun tak apa pandai. Makan, masa tak boleh puasa. Bagus punya beli nasi kandang cukup.
Nampak tak? Punya tak erti hukum. Tak boleh puasa di bulan Ramadan. Maksud dia bukan maksud dia tu boleh makan. Dia bukan uzur. Dia dalam kategori orang-orang yang kalau berpuasa pun tidak sah. Sebab apa tak sah? Pukul 9 baru sedap kata tak niat. Innamal a'malu binniyat. Maka dia puasa tapi tak nama puasa. Tapi hukum syarak kata apa? Dia tak boleh makan. Tetap kena berlapak tahan diri daripada makan dan minum. Tetapi puasa hak dia tahan pada itu tak boleh pakai. Tak boleh pakai sebab apa? Tak terangkat hukum taklif tu, tak terangkat. 1 Ramadan puasa, 2 Ramadan puasa, 3 Ramadan. Ha 3 Ramadan contohnya tu tak terangkat lagi hukum dia. Tapi tak boleh makan. Bila nak boleh makan? Saat ni makan dia. Tapi bagus hati dia makan. Pasal dia faham makan. Pasal dia tak puasa. Bagus punya hukum fiqh buat sendiri. Nampak tak tuan-tuan? Orang tak mengaji. Bila tu yang kata fa innama shifa'ul 'ain as-su'al. Penawar kepada tak reti jahil tu ialah kita tanya kepada orang yang ahli yang reti. Bila saya mengajak ni tuan-tuan, ada bila kadang-kadang dia mesej WhatsApp kita kata betul lah ustaz, lama ni saya tak tahu. Saya duk ingat hari tu masa saya tak puasa tu saya bagi makan. Yang boleh makan orang-orang tentu hak uzur, orang perempuan yang kalau dia memang darah bulan, tu pun dia tak boleh makan daripada orang. Dia boleh makan. Tak boleh teruskan puasa kerana salah satu syarat sah puasa iaitu kita kena niat, tapi tak ada syarat tu, tapi tetap kena tahan diri. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bila itu satu contoh. Bila kita mengaji baru kita jumpa benda ni. Baik. Wa abaha lana iktisabal halal wa nahana an jami'il muharramat, dan mengharuskan atas kami berusaha makanan yang halal dengan berjual beli dan lainnya, dan menegahkan kami akan segala yang muharramat. Tuhan yang mengharuskan ke atas kita usaha iktisab, usaha cari benda-benda yang halal untuk dimakan. Dan Tuhan yang mengharamkan kita untuk kita pergi tempuh benda-benda yang haram. Benda hak kata tak boleh. Tambah tuan-tuan, saya nasihat tuan-tuan, kita ni duduk di zaman yang complicated dia panggil. Zaman yang kalau kita kata hukum fiqh itu asalnya hukum dia katakan macam ni, hukum dia adalah harus ataupun hukum dia adalah halal. Tapi bila kita duduk di zaman hari ini, zaman complicated. Contohnya kalau muamalat yang melibatkan atas talian, jual beli yang melibatkan atas talian, perniagaan, saham, apa lagi, pelaburan, semua benda-benda yang macam tu memerlukan kepada apa? Memerlukan kepada ilmu. Ilmu itu kena ditanya kepada ahli dia. Ni kadang-kadang ada orang dia tanya bukan dia nak tahu jawapan, dia tanya nak jawapan yang membolehkan hak dia buat selama mati boleh. Contohnya dia terlibat dengan apa-apa kan, forex trading ke apa semua ke, dia nak tanya, dia nak cari satu jawapan yang menyebabkan jawapan tu hak aku buat selama ni boleh continue. Tapi kalau kau dengar kata dia kata tak boleh, kena cari jawapan lain. Itu bukan cara orang mengaji gitu. Orang mengaji kalau nak tahu benda yang halal, benda yang haram, mengaji sungguh-sungguh. Dah tahu kalau kena ada benda haram, tinggal, berhenti. Kalau benda tu boleh, okey. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Okey, kita teruskan lagi. Tak habis lagi tu dia punya alhamdulillahilladzi wa hatta bittiba'i sunnati nabiyhi minan nikah wat tamattu'at, dan menyungguh-nyungguhkan. Itu maksud menyungguh. Wa hatta ni maksudnya menggalakkan. Tuan-tuan nak menyanggah pula. Kan bahasa Zanjawi ni hak lagu tu boleh baca menyanggah pun boleh, menyungguh pun boleh, menyinggah pun boleh. Tapi kalau orang mengaji tak guru tu dan menyinggah-nyinggah dengan mengikut suka-suka hati dia. Minta maaf tuan-tuan, kadang-kadang ni ada
ada orang-orang yang dia berasa dia boleh baca. Dia baca. Dan dia berasa dia faham. Agama ni tak boleh rasa-rasa. Sama macam kita baca Quran, kita baca terjemahan. Kemudian dia main satu rasa, kita faham kehendak ayat tu. Tak gitu. Disiplin ilmu, setiap cabang ilmu dia ada disiplin ilmu dia. Kalau tafsir macam ni, disiplin ilmu dia. Kalau kita baca terjemahan, sekadar kita baca untuk kita tahu makna prakata ayat tu. Tapi kehendak ayat tu nak kena tengok tafsir, asbabun nuzul, apa kata ulama, apa dia hadis yang berkaitan. Itu dia. Sama dengan kitab-kitab Jawi lama ni pun serupa dah. Kalau kita menguasai bahasa Arab, alhamdulillah, insya-Allah kita boleh menguasai kitab Jawi lama. Sebab kitab Jawi lama ni dia ditulis asas dia tu bahasa Arab. Kalau dalam kalimah Arab wahassa, dan menyungguh-nyungguhkan, dia tak ubah. Dia tak kata dan digalakkan, dia tak kata gitu. Kalau hassa tak masuk digalakkan. Dia maksud dia menyungguh-nyungguhkan. Maksud dia Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang bersungguh-sungguh suruh kita bittiba'i sunnati nabiyhi minan nikah wat tamattu'at. Min di situ maksud dia apa dia? Adakah sunnah Nabi ni nikah dengan bersedap mengambil kesukaannya? Dah. Min itu bermaksud setengahnya, di antaranya, sebahagiannya antara sunnah Nabi, antaranya. Maksud dia tu min tu bukan maksud daripada macam kita faham biasa. Atau kita mengaji Syekh dia karang siap. Dia kata dan menyungguh-nyungguhkan dengan mengikut sunnah Nabinya setengahnya. Nampak? Minan nikah wat tamattu'at, setengahnya bernikah dan wat tamattu'at, bagai-bagai mengambil kesukaan, bermacam-macam jenis tamattu' dia panggil, benda-benda yang boleh mengambil kesukaan. Nah, begitu. Itu cerita nikah. Wa kataba alaina al-qisas fil qatla an-nafsu bin-nafsi aw bid-diyat, dan telah menfardukan atas kita qisas pada berbunuh-bunuhan diri dengan diri atau dengan diat, dengan bayar diat. Itu nak cerita tentang hukum syarak. Sebahagiannya antaranya sifat hukumnya hukum qisas. Wa naha ayyadda'a ahadun illa bisyuhudi wal bayyinat, dan menegahkan bahawa kita mendakwa bagi seorang melainkan dengan ada syuhudnya dan dengan bayinat. Syuhud ni saksi. Tuhan yang menegah kita untuk dakwa orang tanpa saksi. Hari ni tuduh orang suka-suka. Tuduh di alam maya. Lagi zakat. Friend ada 5,000, follower 10,000 lebih. Satu tuduhan bentuk statement akan dibaca oleh 5,000 friend dan kawan-kawan kepada hak friend tu, pasal dia public. Kemudian ada follower, lepas tu viral. Tadi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menegah kita untuk kemukakan satu tuduhan, melainkan kalau ada illa bisyuhud, melainkan ada saksi, wal bayyinat, dan ada bukti, baru boleh. Nah, baik, itu di antara apa? Lafaz-lafaz apa nama? Alhamdulillahillazi allazi alzamana wa alzamana alla nahkuma ala syai'in illa bima anzala alaina minal furqan was sunan wal ijma' wa ahkam asy-syar'iyyat. Maksud dia dan melazimkan akan kami lah wa alzamana, bahawa tiada kami menghukumkan atas sesuatu hukum melainkan dengan barang yang diturunkan atas kami furqan, yakni Quran. Allah Tuhan yang mewajibkan kita
Bila kita nak jatuhkan satu-satu hukum, kita tak boleh jatuhkan melainkan dengan apa yang telah pun diturunkan daripada kandungan Quran. Satu. Was sunan, satu Quran, dan sunnah, iaitu hadis Nabi SAW. Satu-satu hukum kalau nak jatuh mestilah bersandarkan Quran dan hadis Nabi, bukan rasa-rasa. Sebab tu saya saja pilih hadis awal tadi tu, hadis daripada Jabir bin Abdullah itu, kita nak bagi satu kesedaran. Bila kita diaju satu soalan itu kita tak pasti sama ada kita ni ustaz atau seorang yang dianggap pandai dan tahu, oleh kerana kita tak pasti, wallahu a'lam, saya rujuk dulu. Nak keluar kalimah wallahu a'lam tu dua batah ya, wallahu a'lam, tapi dia memerlukan, tak boleh rasa malu. Oleh kerana kita tak tahu, tak apa. Bukan semua kita tahu. Allah Ta'ala ni bagi, qasamallahu, Allah membahagi-bahagikan ilmu yang ada di muka bumi ni, bukan ke semua ada kat kita. Kalau semua ada kat seorang, tak ada, tuan-tuan. Nabi Muhammad SAW Rasul, ilmu agama tu ada pada Nabi, dan diagih-agihkan. Ada sahabat-sahabat yang alim dia dalam bidang tafsir, ada sahabat yang faqih dengan fiqh. Seumpama Sayyidina Umar Al-Khattab, Allah Ta'ala anugerahkan kefaqihan dalam syariat. Allah anugerahkan kepada Abdullah ibnu Mas'ud, antara sahabat yang alim dalam Quran. Allah anugerahkan kepada Abdullah ibn Abbas yang memahami tafsir dan kehendak ayat Allah dengan tepat. Allah pilih, bukan semua. Dihantar sahabat-sahabat, seumpama Mus'ab ibn Umair untuk mengajar orang-orang Madinah sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Kerana apa? Kerana ada kefaqihan dalam agama. Bukan semua sahabat Nabi hantar, Nabi pilih-pilih. Demikianlah kita ni, tuan-tuan. Dalam kita duduk ada hari ni pun sama, ada orang yang dia pandai fiqh, pandai hukum hakam syarak, tapi kalau melibatkan soalan-soalan yang tak ahli dalam bidang dia tu, dia tak pandai, tak tahu. Ustaz, boleh ke kita baca Al-Quran ni, ayat dia lagu ni, bunyi dia pelik ni? Betul ke bacaan ni bacaan yang mutawatir, bacaan yang maksud daripada Nabi? Ini riwayat apa ni ustaz? Tak boleh reka. Kalau nak jawab juga, nak bagi nampak cantik juga, tak pergi dia jadi teraduk. Pasal apa? Pasal kita tak duduk di bidang kita tu. Kalau tak tahu, Allah Alam. Dan kalau kita tahu sikit-sikit, kita jawab tu berasaskan hak kita tahu tu, kita bagi tahu, ini sumber dia, ini sumber dia, ini macam ni, macam ni. Tuan-tuan, saya ingat diri saya dan kita semua lah, terutama orang yang mengajar. Wa alzamana alla nahkuma ala syai'in. Allah yang mewajibkan kita tak boleh jatuh satu hukum melainkan illa bima anzala alaina minal furqan was sunan, melainkan apa yang turun ke atas kita daripada furqan, yakni Quran, dan sunnah, iaitu hadis Nabi SAW, dan ijma' ulama, dan beberapa hukum yang dibangsakan hukum syarak, wa ahkam syar'iyyah, hukum yang dibangsakan hukum syarak. Antara hukum yang dibangsakan hukum syarak, hak kita mengaji dalam usul fiqh tu, hak kita mengaji dalam qawaid fiqhiyah tu, hak kita mengaji ad-darar yuzal, ad-darurah tubihul mahzurat. Tu kaedah ulama hukum. Kaedah tu sesuatu yang dibangsakan kepada hukum syarak. Sumber dia apa? Quran, hadis, hadis jugalah ijma' ulama. Tapi bila main hukum baru, kita nak kena ada satu kaedah. Orang lah dia panggil istilah platform. Ada satu kaedah untuk kita buat pulang hukum. Kaedah itulah yang dipanggil ni kaedah fiqh, usul fiqh dan sebagainya. Begitu. Baik. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil muayyadi bil mu'jizatil bahirat. Dan rahmat Allah dan salam atas penghulu kami Muhammad yang dikuatkan ia. Kita tengok al-muayyad. Al-muayyad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penghulu kita, al-muayyadi bil mu'jizat.
Rasul penghulu yang dikuatkan ia dengan apa? Dengan mukjizat yang amat nyata. Dan mukjizat yang sampai hari ini yang nyata, yang nampak, yang ada nampak ni ya, ada di tangan kita Quran. Mukjizat Allah Subhanahu wa taala anugerahkan mukjizat yang berbentuk mata kepala nampak. Ada yang mukjizat baca Quran, hak kena kaji baru jumpa. Ada mukjizat hak Nabi belah bulan, sahabat nampak bulan terbelah. Dia panggil bahirat, nyata. Alladhi khussa bin nusrati min masirati syahrin wa ja'ala al-arda masjidan wa tahuran wa ahalla al-ghanaim wa a'tahu asy-syafa'ata al-'uzma wa ta'mim ar-risalati li jami'il makhluqat, yang adalah ia ditentukan dengan ditolong daripada perjalanan sebulan. Allazi khussa bin nusrati min masirati syahrin. Maksud dia apa? Nabi yang diisrakan, Allah tolong hak perjalanan sebulan, boleh jalan semalam ya. Min masirati syahrin. Nak pergi daripada Masjidil Haram nak pergi ke Palestin tu makan bulan. Nah, begitu. Wa ja'alal arda masjidan, maksud dia dan dijadikan tanah ni, bumi suci, menyucikan. Itu syariat Nabi kita. Kita boleh tayamum, kita guna dia untuk membersihkan, menyucikan najis mughalladhah, tu yang kata tanah. Dan dihalalkan baginya segala, wa ahallal ghanaim, dan dihalalkan baginya segala tuanan. Maksudnya al-ghana ini binatang ternak, dan diberikan syafaat yang uzma. Nabi SAW wa atahu syafa'at al-uzma, di akhirat esok ni hanya ada pada Nabi SAW yang Allah berkenan baru akan dijalankan hisab. Itu syafaat al-uzma, syafaat besar. Wa ta'mim ar-risalah li jami'il makhluqat, dan dilengkapkan suruhannya bagi segala makhluqat. Ta'mim maksud dia risalah Nabi ni umum kepada semua makhluk sampailah akhir zaman. Nabi terdahulu ini kaum dia, habis kemudian Nabi lain. Nabi Muhammad SAW risalah dia ta'mim al-makhluqat, jadi pelengkap kepada semua makhluk sampai akhir zaman. Nah, baik. Wa ala alihi wa ashabihi al-faizin adh-dhafirin minal jannati bi a'la darajat, dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya yang kemenangan mereka itu lagi mencapai mereka itu daripada syurga dengan yang terlebih tinggi darjat. Nah, itu. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumi yujma'u fihi sayyi'at wal hasanat, akan sebagai rahmat dan sebagai salam yang berkekalan keduanya, lagi lazim keduanya. Lazim keduanya apa? Lazim salatan wa salaman itu hingga hari yang menghimpunkan di dalamnya segala kejahatan dan segala kebajikan. Hari apa? Hari yaumul mahsyar, yaumul qiyamah esok ni. Yaum yujma'u fihi as-sayyi'at wal hasanat. Hari Tuhan nak himpun baik dan jahat. Hari hak baik dibalas dengan syurga, hak buruk jahat dibalas dengan neraka. Hari di dataran sama, di mahsyar yang sama, hak ni dapat nikmat, hak ni dapat azab. Dipanggil yujma' as-sayyi'at wal hasanat. Hak jahat pun, hak buruk ada, hak baik ada. Nah, salatan wa salaman daimaini mutalazimain, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW, kekallah ia. Nah, dia panggil daimain, selama-lamanya berkekalan, lazim kedua-duanya sehinggalah hari esok, hari yaumul qiyamah esok ni. Nah, itu ucapan puji-pujian selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad SAW. Baik. Kemudian lepas ni kita baru akan masuk wa ba'du. Wa ba'du tu dia baru nak masuk. Wa ba'du, dan adapun kemudian daripada itu,
maka sesungguhnya ini suatu terjemah yang tiada dapat tiada orang yang berkehendak bahagia di dunianya dan akhiratnya daripada mengetahui akan dia daripada segala kanak-kanak yang mubtadi. Kita ni tuan-tuan dalam mengaji ilmu agama ni, bila kita baca dia kanak-kanak yang mubtadi yang baru lagi. Mubtadi ini maksud dia baru orang yang baru nak mula. Bagus kita mengaji daripada awal gitu. Dan kadang-kadang hak nak mula-mula patut tahu tu kita tak tahu, kita terlepas. Sedang kita ni besar masuk sekolah menengah kata. Kita mengaji kat pendidikan Islam, tapi kita mengaji hak tinggi-tinggi lah. Kita mengaji syariah Islamiyah, kita mengaji tasawur Islam, kita mengaji hak tu. Mengaji ayat Quran, terjemah, buat keluar intipati ayat. Tapi hak asas-asas ni yang sepatutnya kita dah mengaji hak asas pasak elok dah. Sifat Allah, sifat Rasul, dah ni apa yang kata nafsiyah apa dia, salbiyah apa dia, ma'ani apa dia. Sebab apa nama dia salbiyah, dia nak nafi apa, tu dia kata asas, benda asas sekali. Memang di alam sekolahan anak-anak kita dan kita sendiri pun dulu kita mengaji, tapi kita mengaji hak dah tangga lepas tu dah. Kita mengaji qiyamuhu bi nafsih, mengaji tapi tangga tu dah. Tapi hak asas sekali tu. Betul-betul kita tanya diri kita hari ni, faham ke aku yang kata sifat salbiyah tu faham? Salbiyah tu apa? Kenapa nama dia salbiyah? Hak dia nak nafi apa? Nak tolak apa ni? Bila sebuhan ni dia nak tolak apa? Sekali dia masuk ma'ani pula. Apa maksud ma'ani? Sudah tu kita kena mengaji tu. Bila mengaji pula sebab 20, sekali Imam Abu Mansur Maturidi dia ada tambah kaunuhu muridan, kaunuhu muta'alliman, kaunuhu qadiran. Hal keadaan tu apa? Hak tu dia kata asas tu tuan-tuan. Bila kita hak tu kemas, tu tepi lah, mengajilah tinggi mana lagi pun tuan-tuan, dia tak celaru. Saya minta maaf sebut hak ni tuan-tuan, kadang-kadang kita tak bagi orang kata apa, tak bagi perhatian serius tu, yang kadang-kadang bila mengaji makin tinggi sampai ada ijazah, ada master, ada PhD, dia nampak hak ulama-ulama tu ni hak ni semua tak ada ni. Dia kata ni semua hak mengaji hak cara sifat 20 ni ilmu falsafah, dia kata. Padahal tuan-tuan percaya dan yakinlah, orang yang keluar kalam itu sebenarnya dia tak ta'ammuk pun ilmu tu, dia tak dalam sungguh-sungguh, dia tak faham. Kalau dia faham sungguh apa hak Abul Hasan Asy'ari pun apa semua dia tak kata. Makna dia tahu gitu je, dia tahu selapis. Orang kata nampak kulit kat luar, dia tahu gitu je. Macam ibarat rumah tuan-tuan tengok daripada luar. Dia kata masjid ni main pada luar, tuan lalu, tuan bukan orang sini, tuan orang lain, orang negeri lain, lalu ni masjid Sungai Limau ni, hari tu aku dengar kuliah online tu, yang ni masjid dia, tuan lalu nampak kan bentuk masjid macam mana. Masjid ni dia ada ruang terbuka dia, tuan nampak, tapi tuan tak masuk. Lepas tu orang tanya, tuan boleh bagi takat mana? Takat tahu ke tu je lah. Tapi ahli qaryah yang memang sembahyang, duduk dalam masjid, memang duduk di sini, iktikaf di sini, memang duduk hari duduk mengaji di sini, bukan takat dia tahu masjid duduk di mana, bentuk macam mana, dia tahu pintu-pintu. Kalau dia pejam mata boleh nampak pintu ni ada apa-apa dua. Pasal apa? Pasal dia dah menjiwai, faham sungguh. Sebab tu saya kata tuan-tuan, hari ni walaupun kita duduk di zaman milenial ni tuan-tuan, zaman-zaman moden ni, pengajian turah macam ni satu keperluan mendesak. Sebab apa? Sebab ajaran sesat ni kuih banyak. Tak boleh beza yang hak dan batil. Tak dia main macam-macam. Hak membida'ahkan Tuhan, hak lagu tu lagu ni, hak macam-macam lah yang kata ajaran-ajaran yang duk main dalam masyarakat kita ni. Jadi keperluan besar untuk kita mula balik mengaji sehingga kita betul-betul faham yang kata ilmu-ilmu yang telah pun dikarang dihimpun oleh ulama-ulama kita, untuk kita fahami hukum fiqh kita, hukum syariat kita, hukum
perkara-perkara yang berkaitan akidah dan sebagainya. Wallahu a'lam. Lepas ni kita akan masuk wa ba'du, dan adapun kemudian daripada itu. Wallahu a'lam. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا وأصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.